salam sejahtera dan salam sorakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 2 November 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita malam, dua atlet powerlifting Sukan Paralimpik Tokyo 2020, Boni Bunya Agustin dan Jong Yi Ki, menerima durian runtuh dari kerajaan negeri susulan kejayaan mereka merangkul pingat pada tamasya berkenaan. Boni yang merangkul pingat emas menerima insentif berjumlah RM500,000, manakala Jong yang meraih perak menerima RM300,000. Penyerahan insentif tersebut disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Zohari Tun Datuk Abang Openg bertempat di pejabatnya di Wisma Bapak Malaysia pada Selasa. Menurut Ketua Menteri, kejayaan kedua atlet itu memenangi pingat pada tamasya dunia itu membuktikan Sarawak berada dalam kelas tersendiri dalam melahirkan atlet yang berprestasi tinggi. Saya percaya bahawa ini adalah menggambarkan semangat anak Sarawak yang terus berusaha dan untuk mencapai kejayaan dalam sudut kesukanan. Dan ini juga membayangkan bahawa anak-anak muda Sarawak atletnya, kalau mereka kerja kuat, berusaha, mereka akan mendapat kejayaan di peringkat antarabangsa. Ini yang penting. Bukanlah jago kampung, tapi jago dunia. Hadir sama Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah, Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Snodan Lawan dan Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis. Berita seterusnya, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan telah mengadakan lawatan ke tapak pembinaan CIQ Punang Bakelalan pada Isnin. Dalam lawatan, Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli 2 itu telah melihat sendiri struktur bangunan dan mendengar taklimat daripada penguasa Jabatan Imigresen Malaysia Daerah Lawas berkenaan keadaan CIQ Punang Bakelalan yang terbengkalai pembinaannya sebelum ini. Menurut Menteri Perdagangan, Antarabangsa dan Industri Terminal, Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, kerja-kerja pembinaan bangunan CIQ Bakelalan sebelum ini telah dihentikan dan kontraktor berkenaan telah ditamatkan kontraknya. Katanya, untuk memastikan bangunan CIQ Bakelalan ini siap, kerajaan akan mengeluarkan semula surat tender sebaik sahaja kerja-kerja menilai bangunan ini siap. Selesai meninjau bangunan CIQ Bakelalan, Datuk Amar Awang Tengah yang juga Adun Bukit Sari dan rombongan menuju ke sempadan di antara Punang Kelalan dan Long Midang, Kalimantan bagi melihat sendiri pembangunan jalan raya telah ditar dengan baik dan meninjau ke Bario bagi melihat keadaan dan perkembangan jalan raya tersebut. Selepas itu, beliau turut melawat pembinaan bangunan Jabatan Pertanian Sarawak baharu di Kampung Punang Kelalan. Laporan berikutnya, bangunan Blok Mill Hills SMK St. Joseph Kuching yang berusia 139 tahun kini berwajah baru setelah dibaik pulih dengan peruntukan sebanyak RM5.7 juta. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Zohari Tun Datuk Abang Openg berharap dengan baik pulih bangunan ini, ia akan terus berkhidmat kepada lebih ramai generasi rakyat Sarawak dan melahirkan lebih ramai pemimpin hebat di negeri ini. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan dibacakan oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, semasa majlis perasmian bangunan tersebut pada Selasa. Indeed, it is my hope to see this magnificently restored building continue to serve many more generations of Sarawakians and to produce even more great leaders who will bring this beloved state to new levels of glory locally and globally. I wish to emphasize yet again the importance of education in nation buildings and strong belief it is only through knowledge and wisdom that everyone can be empowered to take control of their lives and to advance their livelihoods. Katanya lagi, SMK St. Joseph seperti sekolah mubalih lain di Sarawak yang mencerminkan keupayaan rakyat negeri ini untuk menghargai dan meraihkan perbezaan mereka. St. Joseph School, like any other mission school in Sarawak, are reflections of our ability to appreciate and celebrate our differences. That's the beauty of our beautiful Sarawak, and it is the onus on all of us
to protect this unique ways of life as Sarawakians. Let's not all that happen outside Sarawak that causes anxiety and divisions in society be a reason for us in Sarawak to be fragmented along religious and racial lines. Selanjutnya mengenai pelancaran logo korporat Sport Sarawak Anjuran Pembadanan Sukan Sarawak SSC oleh Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Hamzah di Pusat Akuatik Pandela Rinong pada Isnin. Beliau memaklumkan ia menandakan kemajuan dinamik SSC ketika negeri ini memasuki tempoh pasca COVID-19. Sekaligus akan menjadi wawasan baharu Sarawak melalui inisiatif SSC dalam membina negeri ini menjadi entiti pemacu sukan di Malaysia. I'm confident with the creation of Sport Sarawak, our new slogan, our new motto, I would say. Our state will have a better coordinated approach in promoting, developing quality sporting standards, starting from grassroots levels right up to the grooming of international standard athletes. Thus, Sport Sarawak is aimed to become the roadmap for Sarawak's future success in sports and games that will contribute to better engagement with our healthy and younger generation of Sarawakians. Dalam program sama, satu upacara menandatangani Memorandum Persefahaman MOU yang merupakan lipatan sejarah sukan Sarawak bagi menjalinkan kerjasama di antara SSC dan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak, Dr. Ong Kong Swee, memberitahu MOU tersebut bertujuan untuk jalinan kerjasama dalam bidang industri sukan sekaligus memberikan laluan kepada atlet melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Tujuan mengadakan memorandum kesefahaman ini ialah untuk menjalinkan kerjasama dalam bidang industri sukan di Sarawak yang menguntungkan rakyat Sarawak, memudahkan laluan pendidikan educational career pathway kepada atlet program pembangunan Sarawak melanjutkan pelajaran di peringkat tinggi, menjadikan memperbanyakkan pusat pembangunan sukan yang lebih luas, melibatkan institusi pengajian tinggi di Sarawak dalam memperluaskan tapak pembangunan sukan. UNIMAS sebagai pusat pendidikan dan inovasi sukan di Sarawak, supaya ianya boleh menjadi laluan pendidikan atlet, pusat pembangunan sukan, pusat kajian dan juga inovasi. Turut hadir ialah Menteri Muda Belia dan Sukan Sarawak Datuk Snodan Lawan, Naib Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suwadi, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Sarawak Nancy Jolhi. Sementara itu, semasa sidang media, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu Tamasya Sukan Borneo yang kali terakhir diadakan pada 2009 dijangka membuat penampilan semula pada tahun depan. Katanya SSC akan menjalin kerjasama erat dengan Kementerian Belia dan Sukan Sarawak dan Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak untuk memastikan atlet antarabangsa bersedia untuk berkumpul dan bertanding dalam kejohanan tersebut. Menurut beliau, kementeriannya akan melihat bagaimana untuk melakukan giliran sebagai tuan rumah sukan itu antara Sabah, Sarawak, Brunei dan Indonesia yang merupakan wilayah dalam Borneo. Tambahnya, perbincangan turut diadakan bersama Sabah di mana jika berjaya menjadi tuan rumah Sukan Borneo pada tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, Sabah dan Sarawak mungkin berkongsi beberapa sukan kerana kekurangan fasiliti dan sebagainya. Selain itu, kejohanan itu akan menjadi platform pendedahan terbaik kepada atlet negeri dalam persiapan Sukan Malaysia atas sukma dan kejohanan di peringkat dunia. Ke perkembangan berikut, Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Datuk Abdullah Saidul menyifatkan mendiang Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemut Masing sebagai tokoh penting dalam sejarah Sarawak. Menurutnya, Sarawak telah kehilangan seorang pemimpin veteran berpengalaman yang telah melalui pelbagai detik perkembangan politik sejak sekian lama. Dan sebagai pemimpin muda seperti saya menghargai
setiap detik dan peluang ketika dapat berjumpa dengan beliau secara peribadi dan berkongsi pandangan beliau dan pengalaman beliau, terutama sekali tentang sejarah perjuangan politik berbangsa orang kaum Dayak terutamanya. Dato' Abdullah yang mewakili warga media berkata demikian ketika ditemu ramah semasa hadir memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Tan Sri James Masing di kediamannya di Kuching pada Selasa. Beliau yang mengenali Tan Sri James Masing secara peribadi menyifatkan mendiang sebagai seorang yang mempunyai tutur kata lemah lembut serta bersemangat dalam mengenangi isu yang melibatkan kepentingan kaum Bumi Putera Sarawak dan sebagainya. And I will always treasure his leadership, his wisdom, and definitely he will be remembered. And all the thing that he have done for Sarawak untuk generasi baru will be treasured. And saya rasa dia adalah individu penting dalam sejarah Sarawak. Beralih dengan perkembangan di Bintulu, kenaikan harga komoditi seperti minyak kelapa sawit akhir-akhir ini memberikan sinar baharu kepada pekebun kecil kelapa sawit. Menteri Utiliti Sarawak yang juga adun kebenar, Datuk Seri Dr. Stephen Yundi Utom berkata, ini secara tidak langsung meningkatkan pendapatan pekebun kecil yang sebelum ini banyak bergantung kepada hasil kelapa sawit. Katanya kenaikan harga minyak kelapa sawit yang mencecah RM1,000 per tan ketika ini berjaya meningkatkan pendapatan ekonomi pekebun kecil. Bagaimanapun jelasnya, kenaikan harga komoditi ini juga akan menyebabkan kenaikan harga baja dan racun yang menjadi bahan penting dalam penjagaan kelapa sawit. Justru semasa berucap dalam majlis penyerahan bantuan baja pekebun kecil kelapa sawit dan lada bagi daerah Sebawah, Bintulu pada Isnin, beliau menasihatkan pekebun kecil agar bijak mengatur pembelanjaan khususnya dalam membeli baja dan racun kelapa sawit kerana harganya sentiasa berubah. Seramai 826 penerima bantuan baja kelapa sawit dan 8 penerima baja lada bagi fasa pertama melibatkan peruntukan sebanyak RM846,246 dengan setiap seorang menerima 12 beg baja. Pada majlis itu juga, beliau turut menyerahkan bantuan dana unit hal ehwal agama-agama lain Unifor kepada 3 buah rumah ibadat iaitu Gereja Siong Ing Methodist, Gereja BEM Rumah Patrick Andin Sungai Serakit dan Tua Pek Kong Sebauh dengan jumlah keseluruhan RM300,000. Berita selanjutnya, Adun Macan, Ellen Sidan Gramong turun padang bagi melawat perkembangan program fertigasi terbuka yang dilaksanakan di bawah program pertanian bandar tahun 2021 dengan seliaan pejabat pertanian daerah Kanowit pada Isnin. 2 program fertigasi terbuka yang dilawat ialah fertigasi terbuka Chili, Komuniti Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Cina Kanowit yang melibatkan seramai 24 peserta dan fertigasi terbuka Halia, Pejabat Kemas Nanga Macan Kanowit dengan pelibatan peserta seramai 10 orang. Sementara itu, Adun Macan sekali lagi menyeru semua warga Kanowit untuk mula memohon skim-skim pertanian yang ada di Pejabat Pertanian Daerah Kanowit. Mereka juga boleh menghadirkan diri untuk memohon atau bertanya mengenai apa-apa bantuan yang ada bagi merancangkan lagi sosioekonomi rakyat di kawasan Kanowit. Sekian edisi malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS. Kita perlu mengingatkan diri kita bahawa kita dapat menurunkan lekuk jangkitan sebelum ini dan saya yakin kita dapat melakukannya sekali lagi. Namun ini hanya boleh berlaku dengan kerjasama semua pihak, kerana semua pihak dan semua orang telah memainkan peranan mereka dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh STMC.